بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menuju kepada Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Hari ini kita berada pada juz yang keempat daripada Al-Quran. Kita berada pada surah Ali Imran dimulakan oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Rasa berbunga-bunga hati saya. Betul kita Ustaz ya. Tapi belum pasti lagi Ustaz ya. Belum pasti ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih saya, pilih Ustaz Fazrul, pilih sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ya, untuk kita memasuki gerbang Ramadan besok. Petang ini akhir Ramadan, akhir Syaban kita, maka bermulalah malam ini kita solat tarawih dan mulalah kita memasuki rahmat Ramadan Ustaz. Rahmat yang Ramadan penuh dengan ganjaran dan hadiah-hadiah daripada tetamu kita yang istimewa ni Ustaz. Itu sebabnya bercakap tentang Ramadan sebagai satu masa yang diangkat Ustaz ya. Dalam Al-Quran dia ada tempat, ada masa ya, ada tempat dan masa. Tempat kalau kita ke Mekah ya, kita ada kawan-kawan kita dah sampai ke Mekah ya. Betul Ustaz. Kan? Jadi 100,000 kali ganda kalau solat di Masjidil Haram itu itu kerana tempatnya ya. Tetapi kalau kita tak dapat ke tempatnya Masjidil Haram ataupun Masjid Madinah, Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Aqsa, kita
ada masa. Masa, Masanya ialah yang ditunggu-tunggu adalah Ramadan, dan Allah menyatakan kalau ayat 177 surah Al-Baqarah, Allah cerita tentang orang yang berbuat kebajikan takwa itu memberi apa yang dicintai. Sekali lagi Allah ulang pada ayat 92 ini, ya, salah satu daripada ciri takwa itu ialah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah dia memberi apa yang kamu cintai, ya, sampai kamu beri apa yang kamu cintai. Jadi ini peluang kita pada Ramadan ini terutamanya Ustaz, ya, untuk kita dah bersedia dah berapa duit ke, berapa makanan ke, apa sahaja yang kita cintai itu, kalau imannya tahap Abu Bakar tu 100% Ustaz. Ya, 100%. Tapi kalau tak pun paling kurang kita dah berazam setiap hari ada yang kita ingin infakkan. Dan mungkin kalau kita ada lebih ataupun kita boleh masak lebih ke, beli lebih ke, kita hantar ke alamat-alamat kawan kita. Zaman sekarang ni ada boleh servis itu kan. Kita kejutkan dengan amalan ini. Kita harapkan Allah berikan terima amal ini sebagai salah satu respon kita pada juz yang keempat, permulaan pada hari ini. Dan Allah menyatakan pada ayat yang ke-93, kullu ta'am, setiap makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Yaqub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Nabi Yaqub ni kalau sejarahnya Ustaz ni, dia ada tak boleh makan daging, ya, daging unta katanya, ya. Ada yang kata ada kaitan dengan artritis, ada yang kata kaitkan dengan gout, ya. Itu tak apalah, ya, tapi poinnya ialah Nabi Yaqub tidak makan itu bukanlah wajib untuk diikuti oleh orang lain, kan, pasal dia ada ada orang tak makan seafood contohnya, kan, tapi makan ikan kan, okey. Jadi itu poinnya apa, tetapi disebabkan perkara halal haram ini kadang-kadang bila tidak difahami oleh Bani Israel sebagai satu pelajaran untuk kita, tak faham daripada Tauratnya ataupun kita daripada kitabnya, sehingga kan ada orang yang jelas bahawa yang haramnya khinzir, itu jelas sangat, ya. Tetapi kalau katakan cakap tentang rasuah, tentang menipu, dia rasakan bahawa itu tak sama haram macam khinzir, ya. Jadi pada bulan Ramadan kita akan mengelak daripada makan ataupun minum begini Ustaz, ya. Ya, yang halal pun kita tahan, apatah lagi kita kena jauhkan daripada perkara yang haram, tapi perlukan ilmu, ya, daripada Al-Quran ini sendiri. Jadi orang-orang di kalangan orang Bani Israel ataupun ahli kitab ini ada yang melakukan ayat 94 pembohongan, famaniftara 'alallahi al-kadhib, melakukan pendustaan. Ini digelar sebagai orang yang menzalimi, padahal Allah lah yang benar-benar betul tepat. Dan Nabi Ibrahim ikut siapa? Ikut kepada Hanif, menyerah kepada Allah yang membawa kebenaran, yang ada kebenaran. Dan di sini dibawakan kisah tentang awal sejarah Nabi Ibrahim, ya, dan kaitkan dengan haji, disebabkan orang ahli kitab merasakan Nabi Ibrahim adalah nabi kami, tetapi mereka tidak pun betul-betul berjuang seperti Nabi Ibrahim ataupun Nabi Musa yang menjadi pembawa risalah sepanjang zaman. Pada halaman 63, ya, 63 ini kita melihat Allah mengingatkan bagaimana kamu kufur selepas kamu dibacakan ayat-ayat Allah. Ingatan kepada ahli kitab, juga kepada kita, ya, macam mana boleh kalau katakan kita dah ada Al-Quran, ya, sepatutnya kita tidak kufur pada Allah. Jadi Allah kata wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim, siapa yang dapat berpegang teguh kepada hidayah daripada Allah, maka orang inilah sebenarnya berada di atas jalan yang lurus, yang kita doa. Dan harapnya Ramadan yang bermula esok ataupun malam ini Ustaz, ya, dia menyebabkan kita betul-betul pegang kepada huda, apa namanya, Quran, ya. Dengan kita dah habis ataupun kita sedang mengikuti juz yang keempat ini. Jadi ayat 102, ayat yang selalu kita baca Ustaz, ya, wahai orang-orang beriman, berpeganglah kepada hak tuqatih, ya, ataupun berpeganglah pada takwa sebenar-benarnya, jangan mati kecuali dalam keadaan kita ini benar-benar menyerah diri Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah kepada tali Allah. Apakah tali Allah ini? Salah satu pendapatnya adalah Al-Quran. Pasal bila kita bergaduh, berbeza pendapat, kalau di Madinah itu mereka bergaduh di antara Aus dan Hazraj, bila dibekalkan tali Allah namanya Al-Quran, maksudnya semua orang boleh bersatu, dan inilah yang menjadi satu ayatihi, kebesaran Allah yang kita perlu ambil hidayah, ya. Aus dan Hazraj, Muhajirin Ansar, Mekah Madinah, kan, biasanya kita akan pandang sepi, pandang
tak penting kepada imigran, orang yang datang, tetapi bagi Ansar di Madinah, mereka menghargai kepada saudara-saudara daripada Mekah itu sendiri. Jadi apakah yang perlu kita buat bila kita dah ada Quran? Allah kata pada ayat 104, kena ada umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mengajak ke arah kebaik, ya, mengajak makruf dan juga mencegah kemungkaran. Inilah yang digelar sebagai orang yang berjaya. Itu perkara penting. Kalau kita tak buat, apa jadi? Kita ada Quran, kalau kita tak ajak orang ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, akhirnya nilainya ini hancur dan jadilah seperti Bani Israel. Mereka tak nak menegur, ya, mereka tak nak tegur, akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan pada halaman 64 Allah menyambung lagi, ya, dengan memuji. Allah menyatakan tentang walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah yang empunya seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita kena kembali pada urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, macam mana kita nak jadi umat terbaik, ya? Allah bagi tahu pada ayat 110, yang pertama ialah mesti menyeru kepada makruf, yang kedua mencegah kemungkaran. Mencegah ramai-ramai, ya, wa tanhauna 'anil munkar, ini ramai-ramai kena mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, percaya pada Allah. Percaya pada Allah nombor 3, ya. Pasal apa? Pasal bila cakap tentang menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, ini di peringkat manusia. Kalau ibu tak tegur anak tak sembahyang contohnya, ataupun tak tegur baby ke main tepi longkang contohnya, maka ia akan merosakkan keluarga. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang tamadun, ya, ummah yang terbaik, inilah yang Allah bekalkan kepada kita pada halaman 64. Dan pada halaman 65 Allah mengingatkan kepada orang-orang kafir, bila mereka ada harta, mereka ada anak, kalau mereka tidak gunakan untuk dakwah ke arah kebaikan, ya, ke arah kebaikan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ya. Orang yang kufur itu apabila dia ada dibekalkan macam-macam, ya, tetapi mereka tidak mahu berjuang. Dan kalau mereka infak pun, pada ayat 117 Allah kata dia seperti hawa yang sangat sejuk yang menimpa tanaman, akhirnya habis tanaman tersebut. Jadi infak pada benda yang salah, bukan pada perkara hak, juga kita kena elakkan, ya. Derma tapi kena tengok kita derma pada siapa. Malah kadang-kadang ustaz, ya, bila derma pada anak yatim, kita kena pastikan memang harta itu sampai pada anak yatim. Kadang-kadang yang menguruskannya itu dia ambil 50, 60, 80% ataupun kadang-kadang dia sapu habis. Banyak berlaku dan sana. dia banyak berlaku. Terutama bulan Ramadan. Betul, Ustaz. Ya. Jadi tuan-tuan kena jaga-jaga, pastikan kalau nak terlibat dengan program anak yatim, ya, kita boleh cakap saya derma biarlah, kan, asalkan yang ketentuannya biar Allah. Tapi zaman sekarang ini kita kena pastikan kita tak nak membantu orang yang menghampiri, menganiaya anak yatim. Pasal anak yatim ini adalah satu kumpulan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca daripada ayat 122, ayat 123, 2 ayat daripada halaman 66. Allah memberi analisis tentang satu perjuangan di medan perang. Ayat 122, 123 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Subhanallah, kita nak menganalisis ayat ini tentang perang. Sebelum tu kita analisis satu ulang kaji kita tajwid, iaitu ayat 123, tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw, bi badrin wa idgham ma'al ghunnah, dengung 2 harakat. Okey, jom kita cuba baca ayat 122 dan ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh hammat طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 122 123 ini adalah analisis tentang Uhud, ya. Allah ingatkan kembali kepada Badar yang berlaku pada tahun lepas. Tahun lepas bila Uhud 3 Hijrah, Badar pada tahun 2 Hijrah, ya. Apabila Allah nyatakan ketiga dua golongan daripada pihak kamu ingin berundur kerana takut, padahal Allah adalah penolong mereka, kerana itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Apa ceritanya? Ceritanya ialah 1000 dah pergi nak berjuang di Uhud, ya. Kalau banding dengan Badar tu 313 sahaja. Tak banyak persiapan. Kali ini dah bersemangat menang pada Uhud ataupun Badar pada 2 Hijrah, pada 3 Hijrah ini ingin berjuang, ya, berjuang betul-betul 1000 orang, tetapi di kalangan mereka itu ada yang nak balik, ya, tak rasa bersemangat, takut, ya, untuk pergi sekitar 300 orang. Maka Allah mengingatkan bahawa sebenarnya Badar dahulu Allah tolong. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Kamu lemah, kamu ni tak ada apa pun, dengan senjata tak berapa ada katanya, ya, dengan keadaan yang tak berpengalaman sangat bertempur di medan perang yang besar, tetapi sebenarnya Allah bagi menang, ya, Allah bagi menang. Jadi bagi Uhud ini juga mestilah dengan semangat azillah, ya, kita masih lagi lemah tetapi bergantunglah takwa pada Allah dan bersyukur kepada Allah yang menolong pada Badar lepas, maka itu semangat yang perlu dibawa pada Uhud ini. Tetapi apa yang berlaku, sesuatu yang tidak dijangka-jangka. Ya, raund pertama Uhud menang, raund kedua kalah disebabkan ada lemah semangat dan ada berbeza pendapat itu sendiri, ya. Maka dalam halaman ini Allah menyatakan tentang apa yang berlaku kepada Uhud ataupun Badar, ya. Jadi bertukar-tukar, ya. Allah mengingatkan balik Badar, tetapi perjuangan Uhud pada ayat yang ke-131 itu ataupun 130 Allah mengingatkan tiba-tiba, seperti tiba-tiba, wahai orang beriman, jangan makan riba. Riba muncul balik semula. Pasal apa? Pasal dalam perjuangan, setengah ulama menyatakan perjuangan Uhud itu masih ada lagi tersisa orang-orang yang bawa riba di dalam perjuangan tersebut. Jadi Allah ingatkan itu mengganggu kepada semangat di kalangan orang-orang yang hadir, dan sebahagiannya patah balik untuk tidak pergi ke medan perang. Dan pada halaman 67 Allah memberi semangat kepada orang-orang beriman, ya, termasuk kita juga untuk berjuang. Apakah perkataannya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, iaitu bersegeralah kepada keampunan Allah. Katakan pada Badar dahulu Ramadan mereka cepat infak ketika senang susah, ya, menahan marah dan juga memaafkan manusia. Ramadan ini besok tuan-tuan ataupun malam ini kita boleh amalkan perkara ini. Ada saja peluang infak, bagi sahaja, pasal Allah akan gantikan dan berikan lebih lagi daripada apa yang kita infakkan. Dan ini adalah ubat kepada pengurusan emosi. Kalau kita ni jenis orang yang sebelum Ramadan cepat marah, sikit-sikit melenting, ini ubatnya, infak, dan insya-Allah kita boleh tutup marah dan boleh memaafkan manusia. Insya-Allah keluar Ramadan boleh kosong-kosong. Kalau tidak nanti kosong-kosong, tapi masih lagi berbaki nak sambung balik lepas raya kedua. Tak nak, ya. Pasal ganjarannya Allah beritahu ini orang yang dicintai, orang yang baik, dan orang-orang begini selain daripada kalau dia buat silap dia mohon ampun pada Allah, ganjarannya adalah syurga. Fi tahtihal tajri min tahtihal anhar, ya, ada sungai di bawahnya. Dan ini adalah peringatan, ya. Allah sambung lagi pada halaman yang ke-68 69 ini tentang perkara Uhud. Pasal dalam perang Uhud itu ada satu berita fake news, ya, bahawa Nabi sudah wafat. Betul. Dan diingatkan pada ayat 144, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul, ya. Nabi ini memang rasul, manusia biasa yang akhirnya akan wafat juga, tetapi itu berita fake news itu sebagai satu persediaan awal kepada tentera orang-orang beriman. Mereka amat sedih, ya, mereka amat sedih. Dan ini bila berlaku pada tahun kewafatan Nabi itu, masih lagi ada sebahagian sahabat yang tak dapat menerima. Kerana apa? Kerana Nabi ini sang pencerah, kan. Selama ni gelap, hidup dalam kegelapan. Jadi tak dapat menerima hakikat, walaupun tetap juga kebenarannya Nabi ini adalah seorang hamba yang akan kembali juga bertemu Ar-Rafiqul A'la, ya, Allah yang maha tinggi. Dan ini analisis Uhud, ya, disambung pada halaman 69.
tentang hendaklah taat kepada Allah, ya, jangan taat kepada orang yang kufur kerana ia akan menyebabkan kamu itu bertelagah, ya. Itu yang berlaku pada ayat 152. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada ketika kamu lemah dan berselisih. Mula-mula round pertama menang, tapi bila dah berselisih kena turun tu, kena ada sesuatu di bawah itu, maka Allah menarik kekuatan itu sehingga kan round kedua umat Islam terbunuh 3 ataupun 70 orang. Kita nak baca satu ayat pada ayat 154 untuk kita melihat bagaimana Allah membantu umat Islam, ya, pada peperangan yang ada. Ayat 154 panjang Ustaz, ya. Panjang, itu dia punya analisis je, tetapi kalau kita boleh nak baca ayat 155 itu, okey, respon kepada ayat 154. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita baca ayat 155 Ustaz. 155. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumush syaitanu bi ba'dhi ma kasabu وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 155 ini Allah memberitahu kepada kita orang-orang yang berpaling sebenarnya mereka itu digoda oleh syaitan. Malah bila kekalahan umat Islam itu ada di kalangan orang munafik, dia kata kalau kita tak pergi mesti tak terbunuh. Perkara-perkara itu adalah sebagai satu lambang bila dah bermesyuarat, ya, dah putuskan kalau apa-apa berlaku sepatutnya bertanggungjawab bersama. Dan Allah memberitahu bagaimana menguruskan, ya, kepada mereka yang tidak mengikut arahan Nabi, ya, pada perang Uhud itu pada ayat 159, iaitu Nabi perlu berlemah lembut, ia perlu bermesyuarat kerana pada akhirnya ialah tawakal untuk kejayaan perjuangan adalah bukan pada manusia persediaan kita, tetapi tawakalnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan menyambung analisis daripada Uhud ini daripada surah Ali Imran. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna selangkah demi selangkah. Setahun sudah pun berlalu. Balighna Ramadan ya Rabb. Sudah setahun rupanya Ustaz. Ya. Setahun yang lalu kita berada di sini juga bersama dengan Al-Quran. Bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Waktu itu belum lagi My Quran Time, Ustaz. Belum, Malaysia Quran Time. Malaysia Quran Time. Dan saat itu Ustaz, ya, kita saban hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, agar kita dipertemukan lagi dengan Ramadan Al-Mubarak pada tahun-tahun akan datang. Dan saat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kurniakan kesempatan pada kita di akhir Syaban ini. Wallahu a'lam, belum pasti lagi adakah kita terpilih, tergolong. Namun ada sahabat-sahabat kita Ustaz yang saban hari bersama dengan Al-Quran telah pergi bersama dengan Al-Quran menemani mereka Ustaz. Betul.
Mudah-mudahan Al-Quran terus bertakhta di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ya. Dan inilah mesej yang kita belajar sebentar tadi, Ya, Ustaz. wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selepas bercakap tentang wa'tasimu bihablillah, kita pegang betul-betul kepada tali Allah ini. Harapnya perginya kita Ustaz ya, kalau Ustaz. boleh ketika Allah. mengajar ataupun belajar Al-Quran. Betul, Ustaz. Ya, subhanallah, ini adalah peringatan. Dan kita nak menyambung Ustaz Ya, ya. Ustaz. Tadi kita dah selesai halaman 71. Betul. Halaman 72 ini Allah mengingatkan kepada ada orang munafik yang menyatakan bahawa kalau kita tak pergi perang kita tak mati kan. Tapi sebenarnya Allah kata bahawa mereka yang syahid itu farihin, mereka bergembira dan mereka mengharapkan orang lain pun join mereka. Ya. Jadi ini perspektif yang berbeza kerana perjuangan kebenaran ini bukan sekadar kita duduk bersenang lenang, tetapi ia kalau perlu kepada tahap mengorbankan nyawa, itu adalah persediaan yang Allah beritahu di dalam halaman 72 dan 73 itu Allah menyatakan tentang syaitan menakutkan kepada geng-geng mereka, ya, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakutkan dengan teman-teman setianya, pada ayat 175. Kita nak baca pada ayat pada halaman 74 ayat 181 dulu Ustaz ya. Baik, Ustaz. Sebagai permulaan, berkaitan dengan apa? Allah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu miskin dan kami kaya. Nauzubillah min zalik. Ya, mengapa jadi begitu? Kita baca dahulu ayat 17 ataupun 181 bersama Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita hari ini merangkumi juzuk 4 saya. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini cuplikan-cuplikan ayat untuk kita sama-sama belajar ataupun faham. Yeah. Kita nak mengajaklah sahabat-sahabat Al-Quran semua, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, untuk habiskan juzuk yang jangan berhenti situ je. Jangan. Maksudnya kena habis, kalau boleh cuba sedaya upaya habiskan sejuzuk ini, juzuk yang keempat ini. Tapi macam kata kita selalu ulang dan wawarkan, barangkali ada yang belum mampu dan sebagainya Ustaz, sekurang-kurangnya ayat-ayat ini dibaca dan ditaburinya insya-Allah Ustaz. Baik. Kita baca Ustaz ayat 181. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita cuba dengan Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan pada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Kita ingin dengar tadabbur daripada Ustaz Mahmud daripada Rumah Ngaji Terengganu untuk sama-sama kita dengar mesej tadabbur. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat saya surah ketiga 181 ayat ini mengingatkan saya agar tidak mengikuti perangai orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang mana mereka mengeluarkan kata-kata biadab, memperlekeh ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan, yang Allah telah tentukan ke atas hamba-hambanya. Kerana semua ini pasti akan dicatat dan dihisab serta diazab, ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya akan bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan diri saya daripada kebiadaban dalam mengeluarkan kata-kata, tak kiralah sesama saudara ataupun orang lain. Allahu a'lam.
Terima kasih diucapkan pada Ustaz Mahmud daripada Rumah Ngaji Terengganu, dan kita nak mendengar daripada seorang lagi, Ustaz Amir Syakirin, untuk kita melihat ayat 182 itu, demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Itu 182. Allah cerita tentang apakah yang dibuat oleh mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan lagi pada ayat 183, orang Yahudi mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman pada rasul sebelum dia datangkan kepada kami mangsa yang dimakan api. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya berapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang yang benar? Apa mesej yang ada pada ayat 183 yang Ustaz Amir Syakirin, Rumah Ngaji Terengganu, boleh kongsikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 183 daripada surah Al-Imran. Apa yang saya dapat, ayat ini memberikan peringatan kepada saya bahawa saya tak boleh mengada-adakan alasan dengan menyalahkan orang yang membawa peringatan Al-Quran kepada saya. Apabila Al-Quran, peringatan Al-Quran tiba pada saya, dapat pada saya mesti beriman tanpa ada ragu-ragu. Itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Amir Syakirin dan juga Ustaz Mahmud berkongsi daripada ayat 181 dan ayat 183 sebentar tadi. Ceritanya secara ringkasnya ialah jangan biadab dengan Tuhan dan jangan mencabar Tuhan. Mencabar dia pada ayat 183 tu mencabar rasul mana kan. Kalau boleh tunjukkan kalau ada yang qurbanin taquluhun nar, yang dimakan oleh api. Dia kalau kita ambil cerita Qabil dan Habil itu kan ada yang diterima, ada yang tak diterima. Jadi mereka nak bukti-bukti yang pelik-pelik begitu, padahal sebenarnya Nabi sudah pun membawa ayat, membawa bayinat, bukti-bukti, tetapi apa yang mereka buat oleh Bani Israel ini ataupun Yahudi ini, mereka membunuh kepada pembawa risalah, postman yang bawa mesej tu dia pergi bunuh, kemudian dia nafikan, dustakan kepada risalah isi yang mempunyai mesej besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengapa wujud pula kisah ini kita bercakap tentang bagaimana perjuangan dalam kehidupan kita ini, satu kepada orang musyrik, tapi juga yang kedua daripada orang-orang yang diberikan kitab tetapi mereka menyeleweng daripada perkara tersebut. Dan bercakap tentang penyelewengan ini, bila orang munafik dia tidak berjuang, mereka takut mati. Padahal Allah menyatakan pada ayat 185, semua jiwa bernafas pada setiap masa ini tanda bahawa dia sudah merasai kematian. Satu, setiap jiwa merasai kematian. Tapi sebenarnya bila kita bernafas, tuan-tuan sekalian, kita tarik nafas dan kita hempus, maksudnya kita dah merasai sedikit kematian. Pasal apa? Pasal nafas kita makin lama makin kurang. Dan bila habis saja oksigen khusus untuk saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu sebabnya Allah kata bahawa buat apa nak takut dengan kematian, tetapi mestilah bersedia dengan kematian itu dengan berjuang dengan harta dan juga diri, sebagaimana dalam ayat 186. Dan disambung pada halaman 75, Allah menyatakan, ingatlah ketika Allah mengambil janji daripada orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya kepada manusia, jangan sembunyikan. Jadi sepanjang surah ini, selain daripada perjuangan, ia sebenarnya untuk kita jangan campur adukkan kebenaran, jangan tukarkan kebenaran dengan sesuatu yang murah, dan juga jangan disembunyikan al-haq, kerana bila ia dibuat maka habis hancur bagi sesuatu masyarakat itu sendiri. Dan halaman ini Allah membawakan kepada kita bagaimana untuk kita dapat mengenal pasti al-haq dalam kehidupan kita, hidup kita dengan prinsip yang betul, tujuan yang betul. Salah satunya bila kita banyak berinteraksi dengan alam, akhirnya kita berzikir, kita berfikir, dan kita dapat mengaitkan dengan subhanaka faqina azabannar. Itu tandanya kita berkenalan dan sedar al-haq yang sebenar-benarnya, bahawa semua ini adalah kuasa Allah. Dan kita selalu berdoa yang diajarkan dengan beberapa doa pada ayat 193, ayat 194, dan Allah akan jawab. Allah akan jawab kalau katakan orang tu lelaki ke perempuan ke, apabila dia berjuang dengan sedar kerana Allah,
Allah jawab pada ayat 195. Jadi mungkin di sini Ustaz ya, kita selesai dengan halaman 76. Betul. Kita nak masuk pada halaman 77 ni surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah baru kita. Tapi sebelum kita masuk itu ayat akhir ayat 200 Allah ingatkan, wahai orang beriman, bersabarlah, ingatkan orang lain untuk bersabar, teguhlah, bertakwalah agar kamu bertakwa. Pasal bila kita ada kebenaran, kita kena sabar, kena ingatkan orang lain. Tuan-tuan kena ingatkan orang lain, kita dah juz 4, jomlah masuk juz 5. Kan, jangan lepaskan peluang untuk mengajak, kerana itu perlukan kesabaran dan keteguhan dalam kehidupan kita sendiri. Baik, kita nak baca daripada ayat nombor 1 lah Ustaz ya. Kita mulakan surah An-Nisa ini dengan ayat nombor 1 sebagai pengajian kita dan akhirnya kita dapat manfaat bersama. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, maka hari ini agak orang kata sibuk sikitlah kerana nak persediaan untuk besok bermulanya Ramadan. Masak ketupat Ustaz? Ya? Masak ketupat ya? Bukan. Okey. Nak bersedia untuk sahur nanti pagi sahur, dan juga berbuka puasa dan sebagainya. Namun yalah, kita masih lagi sekarang ini bersiap siaga dengan pandemik ini. Jadi kita kena jagalah, jaga kesihatan, jaga SOP dan sebagainya. Dan saya ucap tahniahlah kerana terus bersama dengan Al-Quran walaupun dalam kesibukan. Dan sebenarnya sekarang inilah saat yang orang kata makin ceria dan makin bersemangat dengan Al-Quran. Kerana inilah anniversary Al-Quran, bulan Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau setiap negara ada hari kebangsaan ya 31 Ogos ke 4 Julai ke kalau kat US dulu Ustaz ya. Ini adalah ulang tahun untuk orang Islam. Allahu akbar. Betul Ustaz. Allahu akbar. Ya. Dan dia punya puncaknya itu ulang tahun umat Islam ini, puncak bulannya bulan Ramadan. Kalau Malaysia bulan Ogos kan. Ini bulan Ramadan. Puncaknya Lailatul Qadar. Allah. Cuma dia Lailatul Qadar tak tahu dekat tarikh mana. Betul. Dia berbeza. 31 Ogos memang confirm. Betul kan? Kali ini kita kena pastikan buat persediaan agar 10 hari terakhir itu kita penuhkan dengan Quran Ustaz ya. Kita doakan nanti 27 Ramadan kita habis 30 juzuk. Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah mari kita baca sekarang ini ayat yang pertama, surah An-Nisa di halaman 77. Jom kita sama-sama baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, surah An-Nisa ayat yang pertama, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu daripada diri yang satu dan menciptakan pasangannya daripada dirinya, dan
mengembangbiakkan lelaki perempuan yang banyak bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Inilah ayat pertama daripada surah An-Nisa. Kita memulakan surah yang penuh dengan peraturan menjaga, memperjuangkan hak wanita dan juga hak anak yatim. Dua perkara, hak wanita dan juga hak anak yatim. Dan ayat yang kedua tu terus sahaja masuk kepada tajuk anak yatim. Kerana apa? Kerana wanita dan anak yatim ini dipandang amat rendah pada zaman jahiliah, dan bila datang Islam, wanita dan juga anak yatim ini amat diberi perhatian. Kerana dua-duanya ini menghadapi cabaran di zaman jahiliah, tetapi mereka perlu mendapat keadilan. Bila Al-Quran, bila Islam ini datang kembali membawa keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah mesej yang penting kita faham? Mesej ini untuk orang beriman sajakah? Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi maksudnya ini bukan untuk manusia semata-mata, bukan untuk orang beriman semata-mata. Ini untuk seluruh manusia. Perlu perjuangkan hak wanita yang dimanipulasi, yang dijadikan komoditi, dijual, dan anak yatim yang orang gunakan bulan Ramadan untuk kumpul dana anak yatim, tapi yang sampai pada anak yatimnya mungkin sedikit sahaja. Yang lainnya dimakan oleh bukan anak yatim, Ustaz, pemakan anak yatim. Yang itu kita kena ambil perhatian. Dan lebih daripada itu, dalam ayat ini Allah menyatakan kuatkan arham, silaturahim perlu dikuatkan. Jadi bulan Ramadan ini salah satu perkara cara kita nak menguatkan silaturahim itu tarawih kita kalau dapat berjumpa, alhamdulillah, walaupun tak boleh bersalam, tapi kita hidupkan itu kalau boleh sampai 30 Ramadan lah, Ustaz, pasal ada kadang-kadang dia seminggu je dia muncul, lepas tu tak muncul. Saya tertarik Ustaz, baru ni di TV Al-Hijrah kan, kita ada yang menghantar bubur lambuk tu, skuad bubur lambuk daripada TV Al-Hijrah. Maksudnya dalam suasana sekarang ini kita boleh eratkan silaturahim kita. Ustaz di Shah Alam contohnya, saya di Bangi, tiba-tiba datang nasi biryani kat rumah saya. Siapa? Daripada Ustaz Fazrul. Contoh. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh itu secara tak langsung mengeratkan. Insya-Allah. Lepas tu nasi lain lah, rabu insya-Allah. Jadi itu cara Ustaz untuk kita praktikalkan merapatkan silaturahim, kerana bila kita merapatkan silaturahim itu kita memperjuangkan hak wanita dan juga hak anak yatim. Jangan dimanipulasikan, dan ini adalah surahnya penuh dengan peraturan. Kalau pada ayat yang ke-7 itu lirrijal nasibum mimma tarakal walidan, iaitu bagi lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Ceritanya harta wasiat ataupun harta faraid ada bahagian. Bila ada bahagian ini, kadang-kadang ada yang abang lelaki cuba untuk ambil semua daripada adik perempuan, kakak perempuan, semua dia ambil. Ataupun kita kena ingat, bila si yang meninggal itu ayahnya dan anaknya itu tidak balik, itu anak yatim, maka lebih sensitif lagi kalau ada pakcik yang membela anak yatim. Itu jangan sampai pula dia makan ayam memang sedap kan, yang anak yatim yang dipelihara tu bagi tulang je, kaki ayam. Yang perkara itu perlu sangat diberi perhatian. Jadi ini disampaikan harta wasiat, bagaimana pembahagiannya disampaikan dalam ayat yang ke-11. Muka surat yang ke-79 menceritakan tentang wasiat. Yang ini kena belajar algebra sikit Ustaz, kena 1/3, 1/6 ke apa sebagainya. Ini satu ilmu yang penting, dan kalau tuan-tuan mungkin tak pakar, maka apa yang perlu dibuat, jumpa kepada yang pakar untuk menguruskan harta faraid ini. Tadi kita kongsi tentang eratkan silaturahim dan sebagainya. Kita kena ingat bahawa berkenaan dengan harta faraid, wasiat semua ini yang banyak menyebabkan putusnya tali persaudaraan Ustaz. Itu sebabnya kalau katakan ada harta faraid, kalau boleh gunakan Ramadan ini, kalau nanti balik raya ke Ustaz kan, kalau katakanlah dapat berjumpa, kalau tak pun online je lah kan, bincang online, tapi mesti pastikan bahagian masing-masing itu diikuti ataupun mengikut panduan Al-Quran. Pasal dah bulan Ramadan, kita hati dah lembut, janganlah bergaduh-gaduh. Andai ini Ramadan terakhir kan Ustaz kan? Andai Ramadan terakhir, khawatir kalau Ramadan terakhir, saya ada jumpa satu kawan tu, dia pasal
dia tersilap ada tersilap bahagi harta faraid itu, dia bertimpa-timpa Ustaz. Bila dia meninggal, anak dia pula ambil, anak dia pula tak dapat, maka itu memberi kesan besar kepada kita. Jadi inilah yang berlaku pada halaman 80 dan halaman 81 itu panduan bagaimana kalau ada perpisahan di antara suami dan isteri, tetap juga hak wanita perlu diberi perhatian sebagaimana dinyatakan pada ayat yang ke-20. Kita doa pada Allah Subhanahu taala, Allah pimpin kita menjadi orang yang sentiasa memperjuangkan hak wanita kerana mereka adalah ibu, ayah, anak, ya. Itu adalah ibu kita, anak kita, kakak kita dan juga anak yatim. Jangan dijadikan mereka ini sebagai bahan manipulasi, tetapi tempat untuk kita membuat kebajikan. Bersama kita berdoa, Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di akhir Syaban ini ya Allah, di ambang Ramadan ini ya Allah, kami mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami ya Allah, muslimin dan muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, pilihlah kami bertemu dengan Ramadan ya Allah. Pilihlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bertemu dan dikurniakan malam Al-Qadar-Mu ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, pilihlah kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang benar-benar mendirikan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kami tergolong dalam kalangan imanan wa ihtisaba. Mudah-mudahan kami mendapat ganjaran keampunan daripada-Mu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz untuk kita bertemu Ramadan insya-Allah pada hari ini, dan kita terus berjuang infak banyakkan, dan juga kita perjuangkan pada golongan wanita dan anak yatim. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang, dan harapnya pada bulan Ramadan nanti sumbangan tuan-tuan yang lebih itu kita akan salurkan kepada pihak-pihak yang berkenaan agar ia menjadi sebagai saksi bahawa sebenarnya saya berjuang dalam kapasiti harta dan diri saya yang tertentu, yang saya mampu ya Allah, kerana saya dapat Al-Quran yang amat berharga. Kita bertemu pada ulangan jam 10, dan pada esok pagi rancangan ini dibawakan oleh Mufas, ya, mendoakan tuan-tuan. Sama-sama kita semua mengucapkan selamat menyambut bulan puasa Ramadan Al-Mubarak, terus bersama bulan Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.